tentang tajuk kewajipan solat. Kewajipan. Bagaimana solat itu menjadi wajib. Maksudnya apa? Kenapa dipelajari tentang kewajipan? Perkara-perkara yang bercabang daripada kewajipan itu, bukan, semua perkara yang akan datang adalah bercabang daripada kewajipan tersebut. Bila dibahaskan siapa yang wajib solat, maka bila seseorang itu diwajib solat, lalu dia tidak solat, maka dia wajib qada. Faham? Maka dia tidak, secara tidak langsung mempelajari siapa yang wajib solat. Dalam masa yang sama kita dapat mengetahui siapa yang wajib qada. Seorang yang sunat solat, maka qada tidak wajib. Seorang yang tidak wajib solat, maka qada tidak wajib. Qada tidak wajib. Kerana qada itu adalah cabangan daripada wajib. Wajib qada adalah cabangan daripada wajib solat. Bila tidak wajib solat, tidak adalah istilah wajib qada. Mana ada sesuatu solat yang menunaikannya tu sunat, tetapi mengqadanya tu wajib? Tak ada. Faham? Tunaikan dia tu sunat, mengqadanya jadi wajib. Ada tak surah macam tu? Boleh jadi? Menunaikannya sunat, qada, mengqadakannya juga sunat. Itu ada. Faham? Menunaikannya sunat, tidak disunatkan qada, itu pun ada. Faham? Ada ibadah yang mana menunaikannya sunat, tetapi tidak disunatkan qada. Bila sebut je perkataan qada, dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada melakukan solat di luar waktu. Jadi semua solat yang dibuat di luar waktu, maka dia dipanggil qada. Luar waktu, maka dia dipanggil qada. Yang kita akan belajar sebenarnya nanti berkaitan dengan niat dan seumpamanya. Sekarang ini, setelah kita mempelajari misalnya zawalul mawani', kemudian yang terakhir kita mempelajari turul mawani'. Mawani' itu baru datang. Sebelum itu mawani' itu hilang. Di awal waktu ada mawani', di hujung waktu hilangnya mawani', kan. Jadi masing-masing ada dia punya hukum hakam dia berkaitan, daripada segi kewajipan solat ataupun tidak, kan. Sekarang ini masuk kepada azan dan iqamah. Dalam kitab Matan Ghayah, dia sebut sunat-sunat semayang ni, dia ada sunat sebelum semayang, sunat dalam semayang. Betul tak? Siapa boleh baca matan ni? Matan Ghayah. Siapa yang hafal Matan Ghayah? Habis. Tak ada juga. Tak ada. Ustaz Fauzi ngajar, kan? Tak habis sujak. Tak ada. Jadi sunat-sunat dia ada sebelum semayang, dia ada dalam semayang, bahkan lepas semayang. Di sunat semayang ni dia ada sebelum semayang, semasa semayang, selepas semayang. Di sunat-sunat sebelum semayang ada dua. Matan Ghayah. Yang pertama azan, yang kedua iqamat. Dia merupakan sunat sebelum semayang. Maksud dia sunat. Walaupun pendapat yang muktamadnya azan dan iqamah itu apa dia? Apa baca tadi? Hukumnya apa? Sunat ke fardu kifayah? Sunnah, kan? Dia ada satu lagi pandangan, azan dan iqamah itu fardu kifayah. Pendapat pertama sunat muakkad lah. Sunat yang ditakkid, kan. Apa maksud azan dan iqamah itu sunat bagi semayang? Maksud dia
Kalau seorang tu dia semayang tak azan iqamat, sah semayang dia. Itu maksud sunat kan. Semayang dia sah. Bahkan semua perkara sunat begitulah maksud dia. Kalau dia solat dalam keadaan tak buat benda ni, sah. Tapi bukan maksudnya bila kita belajar benda sunat kita ditarghib untuk tinggalkan. Ditarghib. Ada ditarghib untuk tinggal. Benda ni sunat je. Tak ada kan? Dia nak bagi tahu border, maknanya sempadan kesahihan semayang. Kita belajar benda sunat ni sempadan. Mana paling kurang kalau nak solat jangan sampai tinggalkan benda rukun ni, paling kurang. Tapi itu ditarghib untuk orang lemah iman je. Nak ajak dia pada semayang kan. Ataupun kita akan gunakan faedah belajar benda sunat kita akan gunakan bila waktu suntuk. Bila waktu suntuk barulah satu orang tu dia ada neraca depan dia. Okey, waktu suntuk. Kalau dia buat benda sunat sekali, maka semayang akan jadi panjang, yang menyebabkan keluar daripada waktu. Barulah di situ dia akan pilih benda yang rukun dan tinggalkan benda yang sunat. Faham? Tapi pada waktu yang lapang, sunat itu adalah benda yang ditarghib untuk kita buat. Kita buat, kita lakukan. Okey, baca lagi sekali. Sunnatun. Sunnatun, sunnah muakkadah. Disebut oleh ulama wa'adzin fil muqaddimah. Wa'adzin fil muqaddimah. Apa maksud dia? Azanlah dalam kitab muqaddimah Hadramiyah. Maksudnya perbahasan tentang azan ni dalam kitab muqaddimah Hadramiyah ni adalah lebih panjang berbanding dalam mata-mata yang lain. Itu yang dimaksudkan wa'adzin fil muqaddimah. Waman apa ni? Okey, seterusnya. Faqila fardu kifayah. Ada satu lagi wajah, dia adalah fardu kifayah. Jadi kalau azan tu fardu kifayah, baca syarah. Duduk. Itu dia punya dipanggil samaratul khilaf. Samaratul khilaf. Kalau atas wajah yang mengatakan dia fardu kifayah, kalau semua penduduk bandar sepakat untuk tinggalkan azan, maka mereka akan diperangi, meninggalkan fardu kifayah. Diperangi itu maksudnya walaupun terpaksa membunuh, sebab dia adalah apa? Fardu kifayah, meninggalkan fardu. Atas qaul yang pertama, iaitu dia sunat muakkadah, maka tidak boleh diperangi manusia kerana meninggalkan benda yang sunat, tapi boleh diperangi kerana meninggalkan benda yang fardu. Pun begitu, pihak pemerintah boleh mentakzir mana-mana kampung yang mana apa? Tak nak azan. Semayang tak nak azan. Mereka menganggap azan itu benda yang misalnya tak perlu ke. Jadi pihak pemerintah boleh mengenakan apa-apa hukuman kepada mereka. Kerana azan itu syiar agama, maka beranggapan azan itu tak perlu adalah salah dalam agama. Kerana dia perlu. Daripada segi dia adalah benda yang sunat. Jadi mewujudkan budaya tidak azan itu, maka adalah benda yang perlu ditegur. Kalau bawa kepada perlu hukuman, ya kita buat hukuman pada dia. Tapi tidaklah sampai qutilu. Faham? Itu hak pemerintah. Pemerintah boleh mengenakan hukuman walaupun tinggalkan benda yang sunat. Lagi? Wa innama yushra'ani lil maktubah. Lagi? Terjemah. Jadi bila disebut hanya senya, maka azan tidak ada disyariatkan. Maksudnya kalau siapa azan juga untuk selain solat fardu, bid'ah. Faham? Hanya senya tadi kata innama.
dari min haitsus salah, faham? Hanya saja azan itu disyariatkan min haitsus salah. Adapun dalam selain daripada solat ada juga pensyariatan azan. Jadi innama itu hasar itu hanya untuk solat sahaja. Dia bukan hasar mutlak. Maksudnya tidak ada apa-apa ibadah selain daripada semayang sahaja yang disyariatkan azan. Bukan maksudnya macam tu. Di antara solat-solat hanya yang disyariatkan azan adalah itu maksud ibaratnya. Wa innama yushra'ani lil maktubati. Siapa yang dia azan untuk selain daripada fardu, maka dia telah buat benda yang tidak disyariatkan. So kalau dia buat benda yang tidak disyariatkan, dalam keadaan dia i'tiqad benda itu disyariatkan min haitsus salah, bid'ah. Faham? Perbuatan itu adalah bid'ah. Kemudian dan dikatakan pada surat hari raya dan seumpamanya solat jami'ah. Untuk wa yuqalu baca Yuqalu fil 'idi wa nahwihi. Dan dikatakan untuk sembahyang raya dan seumpama sembahyang raya. Jadi bila dalam kitab kata seumpama, kita perlu tahu dia punya wajah seumpamanya. Maksud wajah serupa. Jadi apakah sembahyang yang serupa dengan sembahyang raya? Serupa tu kita kena tahu dulu wajah syabah kan. Oh lah kita tahu sembahyang apa yang, sebab sembahyang raya ni dia ada wajah-wajah yang boleh kita kata oh sembahyang ni sama dengan dia. Contohnya sembahyang raya ni adalah sembahyang yang ada waktu. Adakah maksud wa nahwi sembahyang yang ada waktu? Sembahyang raya ni adalah sembahyang yang dibuat bila raya. Maka adakah dia hanya khusus untuk sembahyang raya haji dan raya puasa saja? Jadi wajah syabah tu kena tahu kan. Sebab itu dalam kitab yang lain dia terus sebut ibarat yang lebih soreh. Ibarat sebenarnya musannif itu soreh, tapi ada orang yang dia cakap soreh baru faham, cakap tak soreh tak faham. Itu biasanya level mubtadi'in lah. Faham? Mubtadi'in dia kena cakap yang jelas-jelas. Kalau tak dia tak faham. Jadi sebab itu kita jangan buat perbandingan kata matan muqaddimah itu lebih baik dari minhaj. Bukan. Muqaddimah tu kan untuk mubtadi'in. Yang mubtadi'in ada benda kena sebut jelas, wadih kan. Kalau tak dia tidak tahu. Dia tidak tafattun. Faham tak? Cuba tengok dalam matan muqaddimah. Tidur. Dalam matan tahrir ada tahrir lah. Nak beritahu dah. Tak ada lagi. Dia guna takbir apa? Untuk as-salatu jami'ah ni? Ada tak? Ibarat tentang masalah as-salatu jami'ah. Tahrir ada? Mesti ada kan? Muqaddimah. Matan. Apa dia? Nampak? Dia main takbir dia. Dalam minhaj dikatakan untuk sembahyang raya dan seumpama sembahyang raya. Itu ibarat untuk pro, faham? Untuk amatur. Ni amaturnya ibarat. Jadi untuk yang mubtadi'in disebut yang soreh, faham? Disunatkan bagi solat yang disunatkan berjemaah tidak termasuk sembahyang jenazah. Faham? Tidak termasuk sembahyang jenazah. As-salatu jami'ah. Itu yang dimaksudkan sembahyang raya dan seumpama sembahyang. Dari segi apa? Dari segi mana-mana solat yang disunatkan berjemaah selain daripada sembahyang fardu dan sembahyang jenazah, maka untuk panggil orang datang solat itu kita guna lafaz as-salatu jami'ah. Faham? As-salatu jami'ah. Kemudian dalam syarah dia akan terangkan nak baca macam mana. As-salatu jami'atun, as-salata jami'atan. Berapa baris boleh baca?
as-salatu jami'atun. Tapi kita semua wakaf je as-salatu jami'ah. Tan ketun. Baca. Berapa baris boleh baca? Salatu jami'atun, as-salata jami'atan, Hmm. as-salatu jami'atan, Hmm. as-salata jami'atun, Hmm. as-salatu as-salatu. Tu as-salah pun boleh. Itulah berapa? 4. As-salah pun ada. As-salah maksudnya mari datang kepada solat. Itu panggil orang. Sebab dalam hadis pun ada sahabat as-salah. Solat. Jorna wala kan buat solat. Itu pun termasuk panggil orang. Tapi yang disyariatkan ni. Kalau sembahyang fardu azan. Faham? Okey. Sebahagian orang mengatakan, bukan sebahagian orang, sebahagian ulama tidak kail dengan memanggil untuk solat selain daripada solat istisqa dengan lafaz salatu jami'ah. Sebenarnya kita tengok bagaimana ulama kita dalilkan untuk isbatkan as-salatu jami'ah ni. Maksudnya ada ke dalil secara sarih lah yang menunjukkan Nabi ajak sahabat ke atau sahabat sebut depan Nabi untuk solat raya ke solat yang seumpamanya as-salatu jami'ah. Jadi dia punya dalil dia apa? Baca syarah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'atan. Diwurudihi fi hadiri syaykhaini fil kusufi wa qasbi lahu. Kusuf. Bukan istisqa. Kusuf. Jadi dia sebenarnya daripada segi dalil yang sabit dengan nas adalah sembahyang kusuf. Selain daripada sembahyang kusuf seperti sembahyang raya dan seumpamanya, dia sabit dengan kias. Faham? Jadi ulama Syafi'i melihat ataupun Imam Syafi'i melihat sabit dalam hadis Bukhari dan Muslim bahawasanya dipanggil untuk sembahyang kusuf tu as-salatu jami'ah. Maka kita tengok as-salatu jami'ah ni, adakah dia adalah lafaz yang boleh dikiaskan? Maksudnya dia adakah dia ibadah yang boleh dikiaskan ataupun tak boleh dikiaskan? Macam contohnya azan. Azan ni kita tak boleh kias. Kita kata nak panggil sembahyang tarawih pun azan, kias dengan sembahyang fardu. Tak boleh. Satu memang tak boleh kias. Ini sembahyang sunat, ini sembahyang fardu. Mana boleh isbatkan suatu ibadah yang sabit untuk sembahyang fardu pada sembahyang sunat. Jadi maka kita mereka yang mengatakan as-salatu jami'ah ni hanya khusus untuk sembahyang fardu, sembahyang kusuf, mengatakan oleh kerana dia ibadah maka tak boleh kias. Mereka telah apa? Beriman dengan kaedah ni. Bahwasanya ibadah ni tak boleh kias. Kita tak kail dengan usul tu. Faham? Banyak je perkara yang merupakan ibadah yang mazhab Syafi'i kias. Kita isbatkan benda ibadah itu melalui jalan kias. Faham? Jadi sama juga yang di sini atas usul bahawasanya boleh kias dalam ibadah dengan syarat tertentu, maka telah dikiaskan. Maka dilihatlah pada sembahyang kusuf ni apakah illah yang boleh kita ambil dan kita kiaskan pada sembahyang yang lain. Maka illah yang dilihat di situ adalah sembahyang kusuf ini adalah jenis sembahyang yang disunatkan berjemaah. Dan nampak illah tu munasabah. Kita belajar dalam Jamul Jawami', illah ni kena munasabah. Memang munasabah lah. Munasabah tak? Kalau sembahyang tu sembahyang seorang, apa faedah panggil as-salatu jami'ah? Betul tak? Solat itu tidak disyariatkan berjemaah. Maka tak ada keperluan lah nak as-salatu jami'ah. Maka dilihat illah yang paling munasabah adalah kaunuha jama'atan ataupun kaunuha masnunatan jama'atan bil jama'ah. Dia adalah ibadah yang disunatkan berjemaah. Maka bila itu diambil sebagai illah, maka apa sahaja sembahyang yang ada sifat yang sama, iaitu disyariatkan berjemaah, maka disunatkan untuk kita panggil as-salatu jami'atun. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jadidu an-nadbu lil munfaridi.
Dia dalam bab azan yang mana azan ni benda yang 5 waktu buat. Yang dibuat secara apa? Secara terang-terangan di hadapan orang ramai. Dalam bab azan ni pun ada khilaf di kalangan ulama. Mungkin orang fikir kalau dia tengok segi logik kan, azan ni benda yang dibuat 5 waktu, dibuat secara terang-terangan di hadapan orang ramai. Jadi apa yang berlaku pada zaman Nabi, berlaku zaman sahabat, sepatutnya ittifaq lah, kan? Tapi dalam bab azan sendiri kita boleh kira berapa banyak khilaf di kalangan ulama. Syafi'i satu perkara, di kalangan dengan mazhab yang lain lebihlah berlaku khilaf. Baca. Wal jadidu, ada khilaf qadim dengan jadid. Adakah azan disyariatkan kepada orang yang sembahyang seorang diri? Maksudnya tidak berjemaah. Qadim kata tak. Dan inilah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, azan tidak disyariatkan untuk orang yang sembahyang seorang. Itulah qaul qadim dan itulah mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i, azan disyariatkan walaupun dia sembahyang seorang. Walaupun dia apa? Dia sembahyang seorang. Dia sembahyang lambat sebelum dia sembahyang azan. Tapi biasanya yang diamalkan mazhab Hanafi. Betul tak? Maksudnya orang yang kalau sembahyang seorang dia tak adalah azan kan. Dia mazhab Syafi'i. Tapi yang dia amalkan mazhab Hanafi. Iaitu azan pun tak ada, iqamat pun tak ada. Sedangkan disyariatkan azan dan iqamat walaupun dia seorang. Jadi kamu boleh faham lah. Walaupun dia seorang, dia disunatkan azan. Kalau dia sembahyang berjemaah, sebab tu kalau kita sembahyang lewat berjemaah, azan dulu. Faham? Biasanya orang iqamat saja kan. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dah tak ada azan dah. Sebab dia punya punca khilaf dia nanti kita akan terangkan. Baca. Disunatkan untuk seorang, dia ada hadis dia. Hadis tu dalam Muntakhab pun ada. Baca sikit hadis tentang azan lil munfarid ni. Baca lah syarah. Rawah. Ruya pula. Wa nama wal badiyata. Dia kata kepada Sa'sa'ah ni, Ibnu Sa'sa'ah, aku tengok kau suka pergi duduk seorang-seorang, pergi mengembala kambing, duduk di pedalaman. Kemudian jadi hadis ini dia kata aku dengar daripada Nabi. Jadi dia telah targhib anak murid dia ni, tabi'in, supaya kalau walaupun seorang-seorang, bila kamu nak semayang, kamu azan. Faham? Kamu azan. Jadi pada sinilah hadis inilah menjadi panduan bagi qaul jadid. Walaupun semayang seorang disunatkan azan. Faham? Hadis ini maksudnya hadis yang mengisbatkan sunat azan bagi seorang ni bukan hadis fi'li. Hadis fi'li tu maksudnya Nabi buat. Tak berlakulah Nabi sembahyang fardu seorang, kemudian Nabi azan ke, Nabi suruh sahabat azan ke, tak ada. Tapi dia sabit dengan qauli. Faham? Dia sabit dengan hadis qauli bukan hadis fi'li. Kemudian jap. Baca matan balik. Hantar baca matan ke syarah? Dah baca matan. Bila suruh baca syarah, baca. Jadi orang yang sembahyang seorang ataupun jemaah kedua, adakah dia disunatkan mengangkat suara? Faham? Mengangkat suara.
Yang ni umum. Wa yarfa'u sautahu tu. Ini umum. Azan lah, azan. Azan ini disunatkan, ni bukan untuk munfarid ni. Azan ini baca lagi wa yarfa'u illa bimasjidin waqa'at fihi jama'atun. Jadi azan ini disunatkan mengangkat suara. Sebab itu muazzin itu disunatkan orang yang mana suara dia kuat. Khususnya zaman dululah, tak pakai mikrofon kan. Suara dia kuat. Supaya apa? Maksud daripada azan tu tercapai. Kalau suara perlahan, maksud azan tercapai, nak bagi orang dengar kan. Sebab itu disunatkan orang yang azan suara lantang. Orang azan tu pula di tempat yang tinggi, untuk memaksimalkan bagaimana suara tu boleh sampai ke sejauh mana yang boleh sampai. Disunatkan mengangkat suara azan. Dia ada akal, dia sunat dalam mengangkat suara ni, dia ada akal. Akal maksudnya sekurang-kurang. Dia ada sesempurna-sempurna. Paling kurang lah orang itu dikira telah menunaikan azan. Paling kurang dia bagi dengar orang lain. Walaupun satu orang. Dia bukan azan dia je dengar. Untuk menunaikan mengangkat suara itu, hendaklah ada orang lain dengar. Faham? Tapi yang sesempurna, diangkatlah suara dia sehingga ramai boleh dengar. Kecuali di dalam masjid yang sudah berlaku jemaah, maka dia disunatkan juga azan, tapi jangan diangkatkan suara dia. Yap. Lagi? Dia masalah angkat suara ni. Angkat suara bagi azan. Angkat suara bagi azan, melainkan di tempat yang mana sudah berlaku jemaah padanya. Di tempat tu, contohnya masjid tu, telah orang dah buat dah sembahyang jemaah, kita baru nak sembahyang jemaah kedua, maka kita jangan angkat suara. Dia tujuan jangan angkat suara tu supaya jangan berlaku iltibas kepada orang yang dah datang sembahyang. Tiba dia dengar suara azan lagi sekali. Itu maksud dia. Faham? Tapi kalau kita datang tempat tu, contoh masjid tak ada orang, kita azan kuat lah, tapi orang dalam masjid boleh dengar. Bukan kita seorang je dengar, tapi orang yang duduk dalam masjid tu dengar. Habis orang kampung tak dengar, maka itu tak mengapa. Faham tak? Sebab maksud daripada dia jangan azan lagi sekali dengan suara yang kuat supaya tidak berlakunya iltibas. Cuba baca illah dia. Kenapa jangan? Illa fi baca syarah. Qala fi rawdati ka asliha wal sarafu ay fala yarfa'u fi dhalika li alla yatawahhama sami'una dukhul al-waqti salati ukhra yama fi yawmil ghaibi wa jabara al-masjid mada jariyun ala al-ghalibi jara ala al-ghalib. wa mithluhu ribatu wa nahwu min amkanati jama'ati walau akimat jama'atun saniyatun fil masjid sanna lahu azana Sunnah lahu azana fil azhari Zanun fil azhari wala yarfa'u fihi sauta khawfun ala sami'in labsi. ala sami'ina wa tusannu iqamata fi mas'alataini ala qawlaini fi ijma'. Bas. Jadi itu dia punya syarat dia. Dia punya syarat dia. Untuk mengangkat suara itu, dalam matan minhaj menyebut masjid. Ini pun satu contoh. Jadi perkataan masjid tu disebut, bukan dipanggil qaid ihtirazi. Dipanggil qaid ittifaqi, ghalib.
Maksudnya ghalibnya orang sembahyang kat masjid. Bukan maksudnya kalau azan tu berlaku dekat surau ataupun dekat madrasah ke ribat ke, tak apa angkat suara walaupun azan kedua. Bukan. Itu dipanggil apa? Qaid itu bukan qaid ihtirazi. Sebut masjid itu sebab ghalibnya azan berlaku kat masjid. Orang sembahyang Jumaat pun dekat masjid. Hukum itu bukan hanya khusus untuk masjid. Di mana pun tempat yang dah buat jemaah kat situ, maka kalau nak azan kali kedua, jangan tinggikan suara sehingga didengari oleh orang yang dah datang. Faham? Lalu berlakunya labs. Labs tu maksudnya apa? Kekeliruan. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Labsun. Labisa yalbisu. Labasa yalbisu. Azan. Kau apa Ustaz tu? Bagi ni Baijuri azan. Azan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Bagi azan. Azan lagi. Allah. Baik. Dah masuk waktu ke? Muazzin tengah buat apa? Tunggu ke tak tunggu ni? Okey, kita tengok sikit ibarat dalam Baijuri ni. Jadi ibarat dalam Baijuri ni, ni faedah-faedah kalau siapa ada 305. Wa aqallu ma tahsulu bihi sunnah fil adhan bin nisbah li ahli al-balad an yantashira fi jami'il. Jadi sekurang-kurang nak dapat sunat azan itu, suara azan itu tersebar ke setiap segenap penjuru. Faham? Hatta dia kata idza kanat kabira, kalau tempat tu besar, adzana fi kulli janibin wahid, maka kita pecah-pecahkan orang untuk azan. Maksudnya dia bukan azan kat masjid je. Kita akan bahagi-bahagikan orang untuk azan sehingga suara itu boleh sampai di semua bahagian di bandar tersebut. Kalau di Raiwin, di Nizamuddin pun masih pakai azan, tak pakai mikrofon. Dia sebenarnya masa mikrofon diperkenalkan, maka berbahaslah ulama apa hukum pakai mikrofon. Faham? Dia ada kaitan, dia satu, ada orang yang memandang mikrofon dari sudut bid'ah tak bid'ah lah. Bid'ah ke? Ataupun tidak bid'ah, satu bab.
Satu lagi, suara mikrofon itu dia bukanlah suara orang tu, kan? Maka bila suara yang kita dengar melalui mikrofon, adakah hukum mendengar suara itu sama macam hukum mendengar suara yang asal? Di sudut tu fuqaha membahaskan. Maksudnya dari segi apa? Dari segi jawab azan. Yang kita dengar tu suara mikrofon. Kalau ditutup mikrofon, suara dia memang tak sampai pada kita, kan? Maka dibahaskan. Ada kitab pula ditulis, tak masalah ni. Syekh Osman Zain pun ada tulis sikit. Sebab waktu itulah di belah Mekah itu ada yang memfatwakan bid'ah menggunakan pembesar suara ni untuk azan ke, untuk zikir ke dan seumpamanya. Jadi ada risalah khas yang ditulis oleh Syekh Osman Zain, guru Syekh Nuruddin, tentang masalah ini. Tapi di Raiwi Nizamuddin, maksud di markas dunia, masih mengekalkan azan tidak pakai mikrofon. Jadi macam mana? Kalau Nizamuddin tu kecil je, kalau Raiwi besar, maka pelajar yang azan tu pelajar akan dibahagikan. Jadi kamu akan dengar lah. Bila azan je akan dengar sampai 4-5 suara. Sebab pelajar ni dia akan dibahagi-bagikan tempat supaya azan dan suara tu boleh dengar di segenap penjuru kawasan markas. Faham? Sebab azan tak guna mikrofon. Azan tak guna mikrofon. Semayang pun tak guna mikrofon. Semayang tak guna. Mukabbir je. Jadi kalau kita semayang dekat Nizamuddin, kita tak dengar bacaan. Tak dengar. Jadi macam mana pergerakan tu? Sebab semayang tingkat 1, tingkat 2, 3 kan. Pergerakan itu hanya diketahui melalui suara. Jadi mukabbir tu dia akan pakai mikrofon. Tapi imam itu sendiri, jadi kalau kita semayang di Raiwin, semayang tarawih, tak pakai mikrofon. Mujadah semayang tak pakai mikrofon. Rukuk, sujud. Tapi kalau Nizamuddin pakai main tarawih, pakai mikrofon. Tapi kalau di Raiwin, semayang tarawih pun tidak menggunakan mikrofon. Hadis ni kot, sebab ada pokering kat atas asal lambat. Fa in azana wahidun fi janib, kalau satu orang je azan di satu bahagian daripada bandar tu, lam tahsulis sunnah illa li ahli zalikal janib, maka sunnah tidak akan tercapai melainkan kawasan itu sahaja yang ada sampai suara azan. Yang lain dia tak dapatlah sunnah azan. Kemudian wa yusannul adzanu lil munfarid, jadi azan ini disunatkan kepada orang yang sembahyang sendiri, kan dah baca tadi qal jadi. Wa huwa sunnatu ainin fi haqqihi, untuk orang yang munfarid, untuk dia tu sunat ain. Dulu azan ni menurut pendapat yang muktamad dia adalah sunat, kan? Adakah dia sunat ain ataupun sunat kifayah? Untuk jemaah
hukumnya sunat kifayah. Untuk kumpulan yang ramai. Untuk orang yang sembahyang seorang, hukumnya adalah sunat ain. Faham? Apa maksud sunat ain? Orang yang sembahyang seorang, untuk dia dapat pahala azan tidak memadai azan yang orang lain laungkan. Contohnya kan ni macam masjid ni azan, kemudian dia sembahyang seorang je. Jadi tidak gugur tuntutan azan untuk dia dengan azan di masjid. Dia kena azan asing pula untuk dia dapat pahala azan. Faham? Pahala sebelum sembahyang azan. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah, maka satu orang azan, maka sudah cukup untuk menggugurkan tuntutan azan bagi kita. Sebab untuk jemaah hukumnya sunat kifayah. Untuk orang yang sembahyang seorang, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah sunat ain. Jadi orang yang mana azan orang lain akan gugur daripada dia kalau di tempat mana azan itu berlaku dan dia sembahyang di situ. Maka khalas. Maka gugurlah azan daripada dia. Kemudian masalah mengangkat suara. Tadi kan, jadi dalam Baijuri kita baca, nak tunjukkan dia ada kait-kait lagi. Wa yusannu lahu raf'u sautihi bihi illa bi mawdi'in. Tengok. Dalam Baijuri dia guna perkataan mawdi'. Dalam Minhaj guna perkataan masjid. Jadi perkataan mawdi' yang itu memang umum. Dia bukan kait ittifaqi ke ghalib, tak. Dia guna perkataan yang lebih umum. Tapi dalam Minhaj guna masjid, jadi masjid tu bukan kait. Mana-mana tempat pun. Jadi Baijuri guna illa bi mawdi'in. Faham? Waqa'atis salatu fihi. Lain pula. Dalam Baijuri, dalam Minhaj tulis waqa'at fihi jamaah. Maksudnya mana-mana masjid yang telah semayang jemaah di sana. So, kalau tempat tu dah ada semayang buat dah, tapi apa? Tapi tak jemaah. Maka kalau ikut ibarat tu soalannya tak adalah hukum tadi. Tapi dalam apa? Dalam Baijuri kata walau furada, walaupun semayang tu berlaku seorang, kita datang pula nak semayang kemudian, kalau azan jangan tinggikan suara. Fal jamaah laysat biqaidin wa illam yansarifu 'ala al-mu'tamad. Walaupun mereka itu belum balik. Dalam tadi kita baca dalam syarah, kalau mereka tu dah balik, sebenarnya ada khilaf. Orang yang dah semayang tadi, dia masih duduk dalam masjid. Kalau bersatu pandangan mengatakan maka tak apa. Tak apa kita azan lagi sekali. Sebab mereka belum balik. Tapi kalau dalam Baijuri mengatakan walaupun mereka belum balik, tidak disunatkan angkat suara. Jadi menunjukkan masalahnya ada khilaf. Fala yarfa'u sautahu bihi. Dia punya sebab apa? Li'annahu rubbama yuhimuhum. Dia akan menyebabkan orang labs tadi ibarat dia. Orang salah faham. Okey. Qabla al-insiraf, ada khilaf. Adakah tidak disunatkan ini disyaratkan sebelum mereka bersurai ataupun masih ada lagi. Jadi Imam Mahali mengatakan kait di sisi Imam Mahali adalah disyaratkan mereka sudah insiraf. Tapi di sisi Imam Baijuri, sebenarnya Imam Baijuri beliau ni bukan murajjih, beliau nukil daripada ulama sebelum ni. Jadi zahir ni masalahnya ada khilaf. Imam Ramli, Ibn Hajar, Mahali, baca sikit dalam muqaddimah. Dia Baijuri ni, kalau dia tulis muktamad ni, beliau bukan maksudkan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tak semestinya. Oleh kerana Imam Baijuri ni Misri, maka yang beliau sebut muktamad ni kena cek dulu. Biasanya muktamad tu adalah benda khilaf antara Ramli bin Hajar. Dan yang beliau katakan muktamad itu biasanya adalah tarjih Imam Ramli. Seorang Mesir dia pakai tarjih Imam Ramli. Kamu baca dalam Fathul Mu'in, dia sebut juga muktamad. Jadi muktamad yang dimasukkanlah di sisi Ibn Hajar. Faham? Sisi Ibn Hajar. Muktamad. Jadi kita mungkin akan terkeliru. Kita anggap muktamad tu maksudnya keseluruhan mazhab. Bukan. Muktamad tu adalah muktamad khilaf di antara mutaakhirin. Bukan muktamad min haisul mazhab. Adapun dalam Minhaj
Bila sebut muktamad, maksudnya muktamad dalam mazhab. Faham? Syafi'i. Faham ke tak? Jadi muktamad di sisi Imam Ramli bukan maksudnya muktamad dari sudut keseluruhan mazhab. Ada. Ambil contoh, sebab dalam kitab Bushrul Karim ni ada sebong, dia sesat lah. Faham? Tak biasa tu maksudnya tak biasa baca. Baca tapi tak biasa. Lain tu, baca dengan tak biasa baca. Ada orang tanya, apakah hukum azan berduit? Azan berduit ni maksudnya apa? Azan ambil duit ke azan berduit? Berduit tu maksudnya azan, dua orang azan. Dia ada video orang share. Azan berduit lah. Jadi kita nak tahu hukum dia mudah aja. Dia ada dalam kitab sebut syurutul azan. Ada 7. Antara syarat azan, hendaklah dia berlaku, pertama, azan itu mesti berlaku dari orang. Dia tak boleh pakai radio. Yang kedua, azan itu hendaklah dilakukan oleh seorang. Semua kalimah azan tu seorang je buat. Sebab tu kalau tengah-tengah azan, muazzin tu syahid, maka kita ulang balik azan. Dia tak boleh pakai, tak boleh sambung. Jadi mudah aja. Lihat pada syarat azan, maka dari situ kita tahu apa jawapan dia. Antara syarat azan adalah mendengarkan orang lain. Wa isma'u wa tartibu wal muwalatu wa kaunuhu wa isma'u ba'dil jama'ah. Jadi yang disunatkan mengangkat suara tu adalah dia ada dua. Macam khutbah kan. Kalau satu orang khutbah perlahan sehingga suara dia tak boleh didengari oleh 40 orang, isma', bukan sama, isma', maka khutbah dia tak sah. Suara dia tu dia kena angkat sekira-kira kalau ada 40 orang depan ni boleh dengar. Itu dia panggil isma' bil fi'il, sama' bil quwwah. Al-khilaf. Jadi sama juga azan yang dikatakan disunatkan angkat suara, bukan tadi kita katakan paling kurang angkat suara tu satu orang selain daripada dia dengar. Betul tak? Kalau dia azan untuk jemaah, untuk orang ramai, tapi dia seorang je dengar, azan dia tu tak sah. Faham? Seperti mana khutbah tadi. Khutbah dia tak boleh dia seorang je dengar, dia mesti memperdengarkan. Jadi sebab itu dalam matan mukadimah sebut antara syarat azan isma' ba'dil jamaah walaupun seorang. Yang dimaksudkan dalam matan disunatkan tu adalah lebih daripada tu. Maksudnya disunatkan azan kita bukan hanya didengari oleh seorang, tapi didengari lebih daripada itu. Adapun didengari oleh seorang, maka itu adalah apa? Itu adalah syarat. Dan yang dimaksudkan didengari oleh seorang bukan bil fi'il. Kamu kena beza perkataan isma' dengan sama'. Dia azan, suara dia kuat, tapi orang duduk jauh. Faham? Jadi tak dengar juga suara. Jadi adakah kita kata azan dia tak sah? Tak. Itu yang dimaksudkan isma' bil fi'il. Takdir. Kalaulah ada orang yang duduk dekat, suara dia tu boleh didengari. Itu maksud dia. Walaupun suara dia tak ada orang dengar. Maksudnya dia punya kadar suara boleh didengari kalau ada orang. Walaupun fil waqi' tak ada orang dengar. Sebab orang duduk jauh lagi daripada suara dia. Faham kan? Itu isma' dengan sama. Okey? Isma' nafsihi in kana munfaridan. Insya-Allah. Sambung. Oh, tak ada juga kat sini. Baca.
yang mengkotorkan solat untuk Harus. Harus je. Kenapa harus? Sunat lah. Dan melakukan iqamah untuk apa? Semayang qadha. Lagi? wala yu'adzinu fil jalili, dan tidak perlu untuk azan. Tidak disyariatkan azan untuk semayang qadha menurut qaul jadid. Qultu al-qadimu al-faru. Ini salah satu masalah yang mana ditarjihkan qadim. Kita dah jumpa baru ni waktu solat maghrib. Ini yang kedua pula kita jumpa. Yang qadim ditarjihkan, iaitu dalam mazhab Hanafi, itulah qaul jadid. Faham? Iaitu semayang qadha tidak disunatkan azan. Tetapi qaul qadim yang tarjihnya, disunatkan azan bagi semayang qadha. Cuba perhatikan apakah hujah qaul qadim yang ditarjihkan dalam bab semayang maghrib. Wujudnya hadis kan? Sama juga. Wujudnya hadis yang menunjukkan Nabi semayang qadha dan Nabi azan. Jadi hadis itulah menjadi dalil. Kamu boleh baca hadis dia, hadis tu hadis sahih. Dia panggil Lailatul Ta'ris. Nabi balik musafir di satu lembah, tidur sampai habis waktu subuh. Dah matahari naik. Kemudian bangun daripada tidur, gerak dulu, kemudian sampai satu tempat semayang. Maka Nabi suruh Bilal azan. Jadi hadis itu menjadi dalil untuk semayang qadha pun disunatkan azan. Sebab itu semayang qadha subuh. Faham? Semayang qadha. Hadis itu pelbagai benda yang diistimbatkan. Dia panggil hadis Lailatul Ta'ris. Faham? Berlaku sekali tapi dia bermanfaat untuk kita semua sebagai syariat. Faham? Allah Ta'ala buat keadaan tu. Di situ banyak hukum yang boleh kita faham. Macam mana kita nak uruskan. Kalau tidak, orang pun tak tahu macam mana nak uruskan semayang qadha. Maka Allah Ta'ala buat. Nabi SAW pun pernah semayang qadha, tapi dengan uzur lah, tertidur. Macam fa in kana al-fawaitu, kalaulah ada beberapa, fa in kanat maksudnya fa in wujidat al-fawaitu, kalaulah ada beberapa semayang qadha, kemudian tidak azan kecuali yang pertama. Bas. Cukup tu. Lam yundab li ghairil ula. Dia punya kaedah dia dalam ibarat mukaddimah dia lebih mudah. Dia ada kaedah dia. Sembahyang yang kita lakukan secara berturut-turut, maka hanya disunatkan untuk azan untuk sembahyang pertama je. Sekiranya di dalam waktu yang sama. Okey, kita bagi beberapa surah. Sembahyang jamak takdim, sembahyang jamak takhir. Maka kalau satu orang tu dia buat berturut-turut, jamak takdim tu memang wajib lah berturut-turut, maka kita hanya perlu azan untuk sembahyang zuhur saja, iqamat untuk sembahyang asar. Tak perlu azan. Sebab apa? Bila dua sembahyang fardu, qadha pun fardu kan, dibuat secara walak berturut-turut, maka hanya disunatkan azan pada sembahyang pertama. Termasuklah juga sembahyang yang berturut-turut itu adalah sembahyang qadha. Dia nak sembahyang qadha 5 waktu, dia azan dulu. Kemudian untuk sembahyang qadha kedua, ketiga, keempat, kelima, dia iqamat je. Allahu akbar, Allahu akbar, bas. Tapi kalau dia buat berturut-turut, ataupun dia punya sembahyang tu berturut-turut antara tunai dengan qadha. Contohnya dia sembahyang tunai, lepas habis sembahyang tunai sembahyang qadha. Jadi untuk sembahyang qadha tu adakah disunatkan azan? Tak. Sebab apa? Berturut-turut. Faham? Ataupun dia azan untuk sembahyang qadha, kemudian lepas tu dia sembahyang fardu berturut-turut, maka untuk fardu tak perlu dia azan. Kecuali contohnya dia azan untuk sembahyang qadha. Contohnya sebelum zuhur dia nak sembahyang qadha, dia sembahyang. Lepas habis dia sembahyang qadha tersebut, mana-mana qadha lah, masuknya waktu asar, berturut-turut ni, disunatkan azan. Dia yang berturut-turut tidak disunatkan azan tu kalau dia dalam waktu yang sama. Faham? Payah nak ingat. Payah nak ingat. Dia ada ibarat yang ringkas yang kita boleh faham semua perkara yang disebutkan tadi. Di sini kan ibarat kita ni.
Dalam tahrir rasa ibarat yang lebih sorry. Ini pun matan dia contohnya kan, fa ini jtama'a fawaitu wa arada qada'aha mutawaliyah, tu syarat dia. Awwala baina hadirah wa faitah, aw jama'a taqdiman aw ta'khiran wa wala bainahuma, adzana lil ula wahdaha. Itu disimpulkan. Dalam matan minhaj ni hanya sebut masalah apa? Masalah apa? Masalah sembahyang qada kan. Tapi sebenarnya kita boleh jamakkan di bawah satu kaedah. Semua sembahyang yang fardu, sama ada dia qada ataupun tunai, sama ada dia jamak ataupun tidak jamak, kalau dibuat secara berturut-turut, maka kita hanya disunatkan azan pada sembahyang pertama sahaja, dengan syarat tidak diselangi dengan masuknya waktu. Kalau diselangi, dia sembahyang qada, lepas sembahyang qada masuknya waktu asar, maka untuk sembahyang asar tu dia tak boleh pakai azan sembahyang qada sebelum tu. Dia kena disunatkan azan lagi sekali. Faham? Saya rasa tahrir guna takbir yang, siapa ada tahrir? Syarqawi. Dia guna takbir apa? Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Kubur beliau bawah kaki Imam Syafi'i. Faham? Bawah kaki itu bukan maksudnya bawah terus lah, dia bangunan lain, tapi posisi itu kira bawah kaki. Makan apa malam ni? Tak payah makan tak wajib ke makan? Betul tak? Benda tak wajib tak payah buat. Sunat pun tak. Sunat makan malam sunat ke harus? Ada dalam tahrir? Tak ada. Dia guna ibarat macam mana? Wa yuqamu li fawaida li ghairi ula in tawala. Wa yuqamu li fawaida wala yu'adzinu li ghairi ula in tawala. Tu dia guna tu ibarat intawala tu adil matan. Faham? Wala yu'azzanu li ghairil ula intawala. Tidak diazankan untuk solat selain daripada solat pertama kalau berlaku berturut-turut. Jadi kalau satu orang jemaah takhir ni dia boleh tak berturut-turut. Faham? Jadi dia semayang dulu pertama, kemudian dia lepak dulu, minum apa semua, lepas 10 minit baru semayang kedua. Itu tak berturut-turut tu. Maka semayang kedua dia azan lagi sekali. Faham? Sebab dia tak berlaku betul-betul. Adapun jamak takdim, dia tak boleh ditasawurkan berlaku tanpa betul-betul. Sebab kalau berlaku je tak betul-betul, automatik sembahyang kedua tu tak sah. Faham? Tak berbangkitlah masalah azan ke tak. Dia kena sembahyang tunda pada waktu tersebut. Dia ada dalil dia. Nabi SAW masa pergi haji, Nabi sembahyang jamak kan, azan. Dari situlah ulama faham untuk sembahyang jamak dia tak berlaku sembahyang qada, dia berlaku dalam sembahyang jamak, tapi dikiaskan. Faham? Yang berlaku tu adalah Nabi SAW sembahyang jamak. Jadi sembahyang pertama, sembahyang kedua dah tak azan, iqamat sahaja. Dari situ menunjukkan bahawasanya bila sembahyang fardu berkumpul, maka yang pertama sahaja yang disunatkan azan, tapi dengan syarat berturut-turut. Sebab dalam peristiwa itu dia berlaku secara berturut-turut. Maka dapat difahami kalau tidak berturut-turut, dia kembali kepada asal, iaitu disunatkan apa? Tunjukkan azan. Wallahu a'lam. Makan pukul apa? 9.30. Azan untuk halau jin ada dalam kitab ni. Sebab tu kita kata untuk solat sembahyang fardu sahaja. Tapi ada keadaan yang selain daripada sembahyang yang disunatkan apa? Disunatkan azan. Banyaklah. Antaranya bila tengok kebakaran, azan. Bila untuk menghalau hantu, jin kan, ghal yang kita kata, azan. Faham?
azan. Untuk binatang yang liar, azan kat telinga dia. Ada satu pendapat dhaif kata ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, azan. Tapi pendapat muktabarnya tidak disunatkan. Tapi di Indonesia diamalkan. Sebelum masuk jenazah ke kubur, azan dulu. Mereka kias seperti mana bila kita baru keluar dunia, azan. Bila nak masuk kubur pun azan. Benda ini Ibn Hajar dah tegur dalam fatwanya bid'ah. Tapi di Indonesia diamalkan pakai qaul dhaif, wajah dhaif kan. Jadi samalah azan untuk halau bila masuk rumah kan, rumah keras, azan memang disunatkan. Sebab azan memang menghalau hantu, jin. Pelajar-pelajar yang degil pun azan. Itu yang kita kan. Orang yang nakal ni, tak dengar cakap ni, azan kat telinga dia. Kita suruh satu madrasah azan kat telinga dia. Mungkin kali ke 300 tu, dia dah besar. 300 azan kat telinga. Lepas ni kita akan buat. Wallahu a'lam.